Antara dalil yang dibawa oleh penulis kitab kita iaitu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda memerintahkan untuk orang-orang beriman supaya menjaga dan memelihara wuduk. Nanti kita akan hurai apa yang dimaksudkan dengan menjaga wuduk tersebut. Antaranya hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. La yuhafidh 'ala al-wudu' illa mu'min. Tidaklah menjaga atau memelihara, yuhafidh, tidaklah memelihara dan tidaklah menjaga wuduk itu melainkan dia adalah orang yang beriman. Jadi berdasarkan hadis ini terang dan jelas kepada kita salah satu daripada bukti kesempurnaan iman, kamalul iman, lengkapnya iman kita, kuat dan kukuhnya iman kita, mantapnya iman kita adalah orang yang sentiasa dekat dan sentiasa menjaga wuduknya. Dan Nabi kata tidak menjaga wuduk itu artinya orang yang benar-benar memelihara wuduknya, benar-benar memerhatikan wuduknya, melainkan Nabi mengiktiraf keimanan dia. La yuhafidh 'ala al-wudu' illa mu'min. Nanti kita akan bahas apa yang berkait dengan hadis ini. Tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita sebut menjaga wuduk, kita tengok pada huraian yang disebut oleh para ulama. Satu, menjaga wuduk dengan maksud kita memperbaharui wuduk walaupun tidak batal untuk setiap kali salat. Okey. Ini kita nak bahas sikit. Tuan-tuan, selalu kita sebut benda ni, kita bahas umum, dia bersangkut dengan banyak bab. Dalam Islam ataupun dalam syarak ada bab yang kita sebut sebagai wajib ataupun sah, ataupun yang kita katakan tak dapat tidak. Seperti ambil wuduk. Dari sudut hukum, wuduk sah selagi mana tak batal. Maknanya kalau tuan-tuan ambil semayang maghrib umpamanya, kemudian wuduk tersebut tak batal, sah untuk tuan-tuan sembahyang Isyak dengan wuduk maghrib. Tak ada masalah. Tetapi jika tuan-tuan tanya atau tuan-tuan soal yang mana lebih afdal ataupun yang mana lebih baik, lebih besar ganjarannya di sisi Allah, adalah kita memperbaharui wuduk untuk salat Isyak walaupun maghrib tadi tak batal. Ataupun bahasa mudahnya orang akan tanya, tak boleh ke kita nak pakai ayat semayang maghrib tadi? Saya malaslah nak ulang 2-3 kali. Kalau dia sebut dia segan, dia malas nak ulang, itu lagi afdal dia pergi ambil. Sebab apa? Wuduk yang paling besar pahala dia bila? Wuduk yang paling besar pahala dia bila? Indal makarih. Ni perkataan Nabi. Wuduk yang paling besar pahala dia apabila indal makarih, apabila waktu paling segan kita nak pergi ambil tu, paling malas, paling tak suka, kita pergi ambil, masa tu dia sangat besar. Indal makarih. Umpamanya katakanlah sejuk kan, kita dah ambil yang sembahyang, kita segar ni, sejuk nak pergi ambil, ataupun kita malas nak buang apa semua, nak pergi bilik air nak ambil, maknanya makarih, kita tak suka, kita rasa tak apalah, tak batal lagi.
Waktu tu kalau kita tajdid, kita perbaharui kita punya wudu, sangat besar pahalanya. Walaupun dari sudut hukum sah kita pakai yang semayang tadi. Itu maksud menjaga wudu, iaitu dia memperbaharui wudu setiap kali salat walaupun tidak batal. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu setiap kali hendak salat. Adalah Nabi ni setiap kali dia nak salat, dia akan mengambil wudu yang baru. Satu wudu, satu salat. Walau bagaimanapun, ada ataupun tidak yang Nabi tak memperbaharui wudu, dia terus semayang pakai wudu yang awal? Ada ataupun tidak? Ada. Bahkan dalam hadis, Nabi pernah makan, Nabi ambil wudu, lepas tu dia makan, sehingga dibincangkan oleh para ulama, kan, tentang makan apa? Makan apa, tuan-tuan? Makan unta. Dengan makan kambing. Kambing jangan dilupakan. Kan? Bila Nabi bisa dengar tak perbincangan ni? Tentang batalnya wudu kerana makan unta. Di sisi mazhab Hanbali, kita cerita bila sikit. Di sisi mazhab Hanbali, dia kata siapa yang makan unta batal wudu. Memakan unta antara perkara yang membatalkan wudu. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i tak batal. Sebab apa? Asal ceritanya batal pada peringkat awal apa-apa makanan yang dimasak dengan mamassat humun nar. Di sisi mazhab Syafi'i, hadis yang makan batal ni merujuk kepada kes makan makanan yang dimasak dengan api. Kemudian hadis apa-apa sahaja yang dimasak dengan api, kalau kita makan, kita kena ambil wuduk semula. Hadis yang seperti itu mansukh. Sebab apa? Sebab lepas daripada itu Nabi makan. Tapi Nabi ambil wuduk tak? Nabi tak ambil wuduk. Lepas Nabi makan, terus dia pergi semayang, dia tak ambil wuduk. Mazhab Hanbali kata makanan lain yes. Kalau kita makan kotia goreng ke, makan apa ke, kita boleh terus mayang, tak payah ambil wuduk, kecuali unta. Kerana unta ada hadis khas. Pasal itu ada perbezaan di kalangan para fuqaha, hukum memakan unta ni kena ambil wuduk ataupun tidak. Saya nak mudahkan tuan-tuan faham dengan tajuk kita, tak tenggelam dalam perbahasan unta tadi. Mudahnya, kalau tuan-tuan makan, tuan-tuan minum, wajib tak ambil wuduk? Wajib ataupun tidak? Tak wajib, pasal Nabi terus pergi semayang. Tetapi kalau soalannya kita ubah dia punya bentuk dia, afdal ataupun tidak, maka jawapannya setiap kali kita nak salat yang baru, afdal kita mengambil wuduk yang baru. Ini maksud memelihara wuduk dengan erti kata mengambil wuduk bagi setiap kali nak menunaikan salat, walaupun pada dasarnya wuduk tadi tak batal. Okey. Jadi satu semayang subuh kita ambil baru, lohor kita ambil baru, asar kita ambil baru, walaupun tak batal.
Sagi kita sentuh sikit berkaitan dengan tahan kentut kerana tak mau pergi ambil wuduk baru. Apa hukumnya? Kita akan sentuh jugalah. Dan kita akan sentuh juga sikit. Saya ingat isu yang agak penting untuk dihuraikan berkait dengan orang perempuan, iaitu tentang make up. Sebab dia ada make up mesra wuduk. Ini semua produk nak jual agama saja. Semua ni nak guna agama untuk bagi laku lah. Bedak-bedak tu juga, bedak Cina timbang kilo, tak ada duk kira lah. Mesra wuduk tak mesra wuduk. Yang buat kosmetik tu sendiri tak sembahyang. Ni semua produk timbang kilo, Cina mari kan. Tak gis kita bahas bila pakai makeup ni nak sembahyang, cerita dia macam mana. Cerita dia macam mana. Okey. Jadi yang pertama, tuan-tuan faham, maksud kepada menjaga wuduk itu adalah memperbaharui wuduk. Mengambil wuduk setiap kali kita nak sembahyang. Ada juga maksud yang kedua, iaitu apa? Maksud menjaga wuduk ni, kita duk bahas maksud jaga wuduk ni. Pasal jaga wuduk ni orang kita dah mula abaikan, mula lupakan, mula pandang remeh. Iaitu tadi setiap kali nak sembahyang. Yang kedua, setiap kali berhadas. Setiap kali berhadas. Apa maksud berhadas? Kencing, berak, kentut. Tuan-tuan pergi tandas, tuan-tuan qada hajat, keluar. Keluar nak pergi mana? Nak pergi buat urusan lah, bukan nak pergi sembahyang. Nak kena ambil wuduk ataupun tidak? Tak wajib. Tak wajib. Tetaplah contoh, tuan-tuan masuk bilik air, lepas tu keluar pada bilik air, orang tanya, "Oi, nak pergi mana?" Nak pergi balut buh. Contoh. Nak pergi balut buh. Wajib tak wajib ambil wuduk? Wajib tak wajib? Kalau tuan-tuan nak bagi laku cepat, ambil. Dia akan jadi harum manis sunnah. Boleh buh 65. Orang tanya, tang mana sunnahnya pelam ni? Pelam ini sunnah kerana ketika balut, pembalutnya berada dalam keadaan berwuduk. Dan setiap kali dia balut, dia mulakan dengan bismillah dan dia akhiri dengan alhamdulillah. Tengok tuan-tuan. Cuma dia tinggal, dia tak buat apa? Dia tak buat apa? Tinggal satu ya dia tak buat. Kalau dia buat ni, kira boleh pi ratus ya. Apa dia? Dia wudukkan pelam tu. Tapi tuan-tuan percayalah cakap saya, next PRU akan ada orang wudukkan pelam. Ada orang akan ambil. Dia akan wudukkan pelam tu. Sebab apa? Lah persaingan ramai. Ramai pakai duit je pelam. Lagu mana dia nak bagi nilai tambah pada pelam dia ni? Pelam dia pelam berwuduk. Artinya tak ada hadas lah. Kan? Sakan. Maksud yang kedua, maksud menjaga wuduk ni adalah apa? Setiap kali kita berhadas, kita akan wuduk. Walaupun kita tidak menunaikan salat. Ini berdasarkan kepada perbuatan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bunyi tapak kasut. Nabi dengar ni, Bilal ni dia tak mati lagi. Dia tak masuk lagi dalam syurga. Tapi Nabi sudah bermimpi mendengar. Nabi bermimpi mendengar tapak kasut dia, tapak kaki dia. Apabila Bilal ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi tanya, "Ya Bilal, apa yang kau lakukan? Amalan apa yang kau amalkan? Yang kau praktikkan? Rahsia di sebalik tapak kasut engkau. Aku mendengar tapak kasut engkau." Hebat tuan-tuan. Dan benda yang Bilal buat ni bukan khas untuk Bilal. Bukan semata-mata amalan ini dikhaskan ataupun hanya untuk Sayyidina Bilal. Tak.
Kita pun boleh dan kita pun mungkin akan dapat fadilat yang sama. Kata Bilal, tidaklah aku berhadas. Maknanya bila-bila aku berhadas, yakni hadas kecil lah. Sebab kalau hadas besar dia kena mandi. Tidaklah aku berhadas, melainkan aku akan berwudu dan salat 2 rakaat, salat sunat wudu. Dia kata setiap kali aku berhadas, aku akan ambil wudu. Walaupun dia tak ada niat nak salat. Maksudnya antara benda yang dia konsisten, dia istiqamah dalam keadaan berwudu. Ada tuan-tuan, dan kita pun tak kalah nak berhadas sehari sampai 33 kali. Kan? Kentut sehari berapa kali? Hari ni tak kentut lagi, nak kena pergi cari teh halia lah bagi kentut. Menunjukkan benda ni tak besar lah, faham tak? Mustahil tak untuk kita senantiasa berada dalam keadaan wudu? Habis sangat tuan-tuan, kita nak qada hajat berapa kali sehari? Melainkan tuan-tuan hak jenis penyakit tu, hak penyakit kerap tak berhenti tu kan, saat-saat pergi bilik air kencing manis ke apa ke kan. Ini cerita lain lah, jenuh lah kan. Tapi kita mungkin kita boleh amalkan apa yang Bilal buat. Kita pergi bilik air walaupun kita tak pergi sembahyang, walaupun benda ni taklah wajib, janganlah kita melampau sampai wajib pula kan. Taklah, maknanya ni satu anjuran. Satu anjuran, tahu tak? Pasal itu dia kata ini perkara yang dilupakan, diabaikan. Tak salah. Sebelum kita pergi, kita keluar daripada, dan ini juga salah satu daripada kebersihan. Dan agama kita adalah agama yang sangat hygiene. Sangat menjaga soal kebersihan. Kita tengok kan, dahlah basuh, kencing kena basuh. Kalau tak basuh kena seksa dalam kubur. Lepas dah basuh tu sunnah kita pergi ambil wudu. Walaupun kita tak salat. Itu apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu an. Bilal radhiyallahu an. Juga boleh kita fahami maksud menjaga wudu adalah dengan maksud apa? Berwudu bukan sahaja zahir, tetapi berwudu juga dari sudut batin. Kita bukan sahaja membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Dan tuan-tuan, satu benda kita nak kongsi sikit. Tuan-tuan dapat tak 2 maksud tadi? Sebelum kita nak ulas ni, tuan-tuan dapat tak 2 tadi? Maksud menjaga wudu, memperbaharui wudu setiap kali nak salat walaupun tak batal. Maksud yang kedua, mengambil wudu setiap kali berhadas walaupun tidak bertujuan untuk salat, dan sekiranya kita ada kesempatan, tunaikan salat 2 rakaat. Itu sangat baik. Amalkan walaupun dia tidak wajib, dia sebahagian daripada sunnah dan fadilatnya sangat besar. Okey, kita nak ulas sikit. Bila kita sebut wudu, wudu salah satu daripada perkara yang membuktikan kita ini adalah hamba. Tuan-tuan, sama ada kita sedang ataupun tidak, setuju ataupun tidak, wudu adalah suatu perbuatan yang menunjukkan kita adalah hamba. Kok mana yang kata hamba tu? Kerana wudu adalah suatu perbuatan yang kita tak faham hujung pangkai. Perkara-perkara yang berkaitan dengan wudu ni boleh dikatakan tak boleh ghair ma'qul makna, sesuatu yang tak boleh dipahami akal. Bila tuan-tuan tengok wudu, kita akan rasa tak logik, tak masuk akal. Macam orang kata apa? Kerja sia-sia. Pertama, kita kencing, kita berak, kita kentut, kita basuh wudu pada anggota yang tidak berkait dengan saluran tersebut. Kita nak terang kat orang bukan Islam pun payah.
Kalau dia tanya ni pasal apa, lepas daripada kencing, lepas daripada berak, dah basuh elok apa semua, dah cuci dah, tiba-tiba pi basuh hidung, pi basuh muka, pi basuh kaki, pi basuh tangan, pi basuh kepala ni, sangkut baik kok mana? Cuba terang bagi kami faham ni. Kami duk tengok orang Islam ni pelik. Depa dah basuh dah, yang kami ni dah lah tak basuh. Depa ni dah basuh, pi basuh pula kepala. Apa kaitan kepala? Kok tak kalah buih sampai masuk duk berkubang, naik sampai kepala, mocik sampai kepala. Tuan-tuan nak explain macam mana? Kan? Kalau kita kata nak kita basuh ni nak bagi betul-betul clear, baik mandi. Baik jurus semua, lagi clear. Ini pasal apa? Basuh tangan sikit, basuh tangan sikit, basuh tangan sikit. Yang pegang tangan kiri dengan tangan kanan pun basuh. Yang hidung pun basuh. Hidung bolehlah kita kata, hidung ni kita basuh lah. Kok bau dia masuk kok hidung. Mulut. Yang kumuk tu pasal apa? Takkan kita pergi jilat ke apa? Tak boleh explain. Sebab itu kita kata wuduk adalah ta'abbud. Ta'abbud ni pasal apa? Tuhan menyebut begitu dalam Quran. Demikianlah kita dengar dan kita buat. Itu maksud ta'abbudiyah. Ada satu orang hamba Allah baru ni dia buat keluar statement. Dia kata saya tak pakai tudung ni tak ada sangkut paut dengan orang lain. Betul. Tak ada sangkut paut dengan orang lain. Kan? Rambut dia. Dan dia kata takkan saya tak pakai tudung semua pakai nak naik. Perkataan dia bukan perkataan saya. Perkataan dia. Dia kata banyak benda lagi yang boleh naik nafsu bukan rambut saja. Tuan-tuan, pertama, apabila dia melibatkan perintah, ni tuan-tuan kena ni asas dalam agama ni. Kalau tuan-tuan tak faham yang ni, fail. Agama fail. Asal kepada perintah, kita tak disuruh soal pasal apa. Dan kita tak diperintah soal, kita tak perlu tanya pasal apa. Maknanya kenapa? Awak pasal apa? Tak. Asal kepada perintah sami'na wa ata'na. Awak orang perempuan yang tutup semua tu, orang tak rogol ke? Awak orang perempuan yang tutup semua tu selamat ke? Dia bukan masalah orang tak rogol ke? Masalah orang geram ke? Masalah orang tak geram ke? Dia masalah Tuhan suruh. Apapun dalam ibadat, dia mula dengan perkataan Tuhan suruh. Itu saja. Kita nak cari why, kenapa? Tak boleh faham. Macam tuan-tuan, kita mungkin boleh andai kok nu, andai kok ni, tak tahu lah. Tuan-tuan mungkin boleh teka kok nu, teka kok ni. Tapi kita tak tahu maksud Tuhan yang sebenar apa dia. Tadi kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Tak ada siapa boleh explain pasal apa maghrib 3. Sekali kita nak sembahyang isyak 4. Orang tak boleh explain pasal apa 4. Dan orang tak boleh explain pasal apa sujud kemudian daripada rokok. Pasal apa rokok dulu kemudian baru daripada sujud. Banyak benda dalam agama, dalam syariat kita tak boleh jumpa pasal apa. Orang perempuan bila Tuhan suruh tutup aurat, dia jangan soal pasal apa. Dia jangan soal kenapa. Dia jangan buat andaian Tuhan suruh tu kenapa. Tuhan suruh sebagai orang beriman. Zaman turun wahyu surah An-Nur, sahabat-sahabat wanita apabila turun, mereka tak tanya dekat Nabi, ni pasal apa duk tak duk kami kena pakai. Mai andaian kok belakang tu, orang Arab mereka kena pakai, kawasan mereka berdebu, berpasir. Kalau mereka tak pakai habis berdebu-berdebu muka apa semua ni. Jadi kita yang di Malaysia ni yang tak ada padang pasir ni tak pakai. Ini akal. Ini akal. Ini bukan soal Tuhan suruh maksud macam tu, tak. Maka sebab itu hadirin mukminin, saya tak tahulah, mungkin sebab itu ada setengah-setengah tempat orang menggunakan akal dalam memahami agama rosak. Macam kita kata soal yang mudah, yang kita kata ta'abbud ni. Apabila kita kentut, kita selalu bagi contoh ni, apabila tuan-tuan kentut, buang angin, sedikit pun kita tak sentuh dubur. Apabila tuan-tuan kentut, tuan-tuan buang angin, sikit pun tuan-tuan tak sentuh dubur. Tetapi yang tuan-tuan basuh, tangan,
kepala, kaki, muka. Apa hubung kait? Soal maksud ta'abbud tu, tuan-tuan tolong jelaskan, tuan-tuan tolong terangkan apa hubung kait antara basuh anggota tu dengan perbuatan buang angin tadi. Apa kaitan? Kita tak akan jumpa jawapan. Ini maksud wuduk itu sebagai ta'abbud. Makna bila Tuhan kata idza kumtum ila salah, apabila hangpa nak mangkit untuk semayang, fa asbiril wudu, hangpa ambillah wudu. Kita bangkit dan kita ambil tanpa kita bertanya kenapa. Ibadat haram tanya kenapa. Dalam soal ibadat, apabila dalil jelas, dalil sahih, tuan-tuan tak boleh tanya kenapa. Tapi kalau benda-benda mengarut, tok guru mengajak tak ada dalil, tak ketahui hala, kita bangkit tanya sepatah lah. Kan? Pasal apa? Tapi kalau benda tu dalil jelas, nas jelas, tuan-tuan ikut. Ini prinsip dalam ibadat, iaitu at-ta'abbud, kita dengar dan kita taat. Dekat Tuhan, bukan dekat tok guru. Tuan-tuan boleh tanya tak kat mana? Tuan-tuan contoh ustaz tu kata buat sekian-sekian. Kita akan bangkit tanya apa dalil dia. Okey, yang tu tak salah. Kemudian tok guru atau ustaz tu terangkan dalil. Dalil dia begini, hadis dia begini, hujahnya begini. Jelas, sahih, sami'na wa ata'na. Bukanlah dia ajak tu tuan-tuan tak boleh tanya langsung. Taklah. Kan? Peringkat awal kena tanyalah, kan? Kalau dia kata bila kita ambil wuduk kita kena basuh tengkok, kita bangkit tanya. Jangan duk basuh terus. Kok sehari saya mai ajak pula basuh lutut. Katalah malam ni saya ajak tuan-tuan, di antara anggota wuduk, tuan-tuan kena basuh lutut 3 kali. Agak-agak tuan-tuan tanya. Tuan-tuan kena bangkit tanya, ustaz apa dalil? Tak ada dalil. Awak yang tanya banyak sangat ni. Nak jadi Yahudi ya? Ada pula. Soal kena tanya. Kalau dia tak boleh datangkan dalil, tak ada makna dalam agama. Itu maksud saya. Kalau lutut kena tanya dalil, tengkok kena tanya tak? Tengkok kena tanya tak? Kena tanya lah. Pasal apa dia tak tanya? Dia duk basuh. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Dia duk basuh. Bila kita tanya siapa suruh basuh? Tok guru suruh basuh. Wuduk bukan wuduk tok guru, wuduk Nabi. Mangkit tanya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati, itu maksud kita kata agama adalah dengar dan taat kepada Allah dan Rasul, bukan dengar dan taat pada tok guru. Itu maksud kita. Kemudian hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita tengok sedikit hadis-hadis tentang kelebihan wudu. Kelebihan wudu sebagai satu semangat untuk kita. Sebagai satu semangat untuk kita. Kita tengok sedikit. Antara yang pertama yang disebut oleh para ulama, orang yang berwudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini orang yang rajin berwudu, orang yang selalu ambil wudu ni. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, yakni muka mereka, dan hujung kedua anggota tangan dan kaki mereka. Muka, tangan dan kaki mereka bahagian hujung akan mengeluarkan cahaya. Cahaya ini adalah kesan daripada wudu mereka. Hadis Bukhari Muslim. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi orang yang selalu melazimi, menjaga, dan tuan-tuan kena ingat wudu, Nabi tak kata ambil wudu, tapi Nabi kata sempurnakan wudu. Fa'asbiril wudu artinya ambil dengan betul, ambil dengan sahih, ambil dengan dalil yang Nabi ajak. Pasal tu Uthman, bisa dengar tak hadis Uthman? Orang mengaji wudu tak dengar hadis Uthman, tak betul lah wudu dia. Sebab
tunjang hadis wuduk ni hadis Uthman. Yang mana Uthman ajak dia kata apa? Nahwa wudu'i hadha. Lagu ni lah Nabi ambil. Maka Nabi kata orang yang melazimi wuduk yang betul, wuduk yang sahih, dia akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Dia akan ada, dia panggil macam bekas putih. Bekas putih. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika dia mensyarahkan hadis ini, yang dia kata ghurrah tu, bekas putih tu, dia kata apa? Dia kata maksud dia, ghurrah, kata Al-Imam An-Nawawi dalam Minhaj, dia kata warna putih yang ada di dahi kuda. Tahjil adalah warna putih yang ada pada tangan dan kaki. Maksudnya apa? Maksud perkataan asal ghurrah muhajjalin tu, kuda yang hitam tetapi dia ada putih sikit. Dia ada kat mana? Kalau kita tengok sini, yang pertama dia ada di dahi. Maksudnya tuan-tuan, dia jadi satu tanda yang jelas. Macam mana kita bangkit esok dikenali oleh Nabi, jelas kita umat dia. Macam kita tengok tuan-tuan ada kuda ataupun ada binatang hitam metalik, melekat, melegam, memang kilat. Tiba-tiba di dahi dia ada putih sikit, di kaki-kaki dia ada putih sikit. Dia ni akan menonjol. Makna daripada jauh kita boleh cam. Perkataan cam tu. Macam itulah orang beriman apabila dia bangkit esok, Nabi boleh cam, boleh kenal walaupun dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak kenali kita, salah satunya daripada kesan wuduk. Kata Abu Hurairah, kalau boleh kamu basuhlah bagi lebih, sebab nak bagi cahaya tu panjang. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, dan kata Al-Imam As-San'ani, sunnah kita melebihkan basuhan pada anggota kepala, sunnah basuh bagi lebih, sunnah basuh bagi lebih tangan, dan sunnah basuh bagi lebih kaki berdasarkan kepada cahaya tadi. Itu antara kelebihan wuduk yang pertama sebagai tanda kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kelebihan wuduk yang kedua. Kita tengok kelebihan wuduk yang kedua. Wuduk adalah separuh ataupun setengah daripada iman. Bukan sahaja wuduk lah, tetapi kita boleh sebut sebagai bersuci. At-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Sebab itu kalau kita tengok orang Islam sangat dekat dan sangat rapat dengan bersih. Orang Islam, orang yang bersih. Pasal itu kalau kita tengok Nabi, tuan-tuan yang mengikuti sunnah Nabi ni, penampilan kena exactly macam Nabi. Pertama kena bersih. Rumah bersih, pakaian bersih. Antara wahyu yang pertama berkait dengan apa? Wa thiyabaka fatahhir. Antara ayat Quran yang turun pertama, yang turun dulu ni, bukan tengah, bukan hujung, nombor 1, nombor 2, awal-awal, wa thiyabaka fatahhir, dan baju engkau bersihkanlah. Bercakap soal akidah, bercakap soal ibadat, Nabi ditegur tentang soal pakaian bagi bersih. Jadi orang Islam, bukti dia, penampilan dia bersih, kemas, elok, rumah dia bersih, elok. Pasal itu kadang-kadang kita tengok pergi rumah orang susah-susah ni, bukan kita nak kata lah, pergi rumah orang susah, pergi hantar bantuan. Bila kita tengok, kita pun kata padalah Tuhan bagi hang susah. Mangkit dah lewat. Rumah buruk bukan masalah. Rumah tak elok, dhaif bukan masalah.
Rumah tu dah lah daif satu bab. Dia punya kotor, semok, belengah. Orang yang macam ni, attitude dia apa? Bila kita pergi rumah dia semok, rumah dia kotor, kita tahu apa dia? Balong. Orang balong nak kaya lagu mana orang balong? Orang balong nak kaya lagu mana? Jadi kita tak heran. Rumah Kediri ni, lepas tu kita pula buatlah gotong royong, panggil lah pi bersih. Lepas tu kita pi pula buat follow up, pengotok juga. Lepas tu dia tanya pula, tak ada pula program kedua. Lebih pada istana negara pula perangai. Orang macam ni. Ini bukan masalah bantuan. Ini bukan masalah sumbangan. Ini bukan masalah tak ada dana ke apa ke. Ini masalah sikap. Sikap. Ini masalah sikap. Pasal itu kita tak tahulah tuan-tuan, mungkin orang Islam ni boleh ceramah lah bab lain, tapi bab kebersihan ni dia jangan duk ceramah lagi lah. Pi Pakistan, pi India, pi negara Arab, Allahu Akbar. Tuan-tuan pi nu di Azhar, Mesir, Universiti Al-Azhar. Tu semua dunia Islam punya tamadun apa semua tu ilmuan. Allahu Akbar. Satu universiti di negara Arab, bukan satu lah, semua lebih kurang macam tu. Siapa yang masuk tandas orang Arab, kebanyakannya batalkan hasrat. Nak terkencing dah sangat-sangat, nak terkencing. Masuk, keluar. Cepat Haji. Dia kata, Ustaz, wal'iyadhu billah, dia tak mau nak keluar. Air kencing, tak mau nak keluar. Dia pun takut. Punya teruk. Lepas tu kita duk bercakap. Yang peliknya agama kita ni bila bercakap bab wuduk. Wuduk ni duk bab nombor berapa tuan-tuan? Tuan-tuan duk mengaji kitab fiqh macam-macam kitab. Wuduk ni duk bab nombor apa? Bab yang pertama, tuan-tuan mengaji kan? Babut taharah. Buka kitab lepas muqaddimah tu. Terus bab yang pertama, bab pada berkaitan dengan taharah. Jadi sebab tu kita kempen sikit wuduk ni. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bagi laluan pada azan. Sekali kita sambung sikit huraian maksud menjaga wuduk. Bismillah. Okey. Fadilah ataupun kelebihan yang ketiga berkaitan dengan wuduk ini, sekiranya kita orang yang senantiasa melazimi, sentiasa memastikan diri kita berwuduk, jadikan satu tabiat, satu sikap perangai kita, bila kita masuk bilik air kita ambil wuduk, walaupun bukan untuk salat. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila seorang muslim mengambil wuduk, dia membasuh wajahnya, bukan untuk salat saja, dia berwuduk, dia membasuh wajahnya, maka keluarlah daripada wajah itu kesalahan-kesalahan yang berasal daripada pandangan matanya sehinggalah kepada air yang terakhir. Apabila dia membasuh anggota tangannya, gugurlah daripada tangan-tangan itu dosa-dosa sehinggalah air yang terakhir. Apabila dia membasuh kakinya, gugurlah dosa-dosa kaki itu sehinggalah air yang terakhir. Apabila dia selesai wuduk, sucilah dia daripada sebarang dosa. Hadis riwayat Muslim. Ini tiap-tiap, pasal itu Nabi bagi satu analogi, satu perumpamaan. Tuan-tuan bisa dengar tak? Arab, mereka jarang mandi. Betul tak? Pasal tempat mereka bukan kita bawa siapa tak tahu pergi umrah musim panas, duk buat perangai lagu duduk di Kubang Perun, mandi tiap-tiap kali pergi bilik air dia mandi. Bila kita pergi Mekah, terutama sekali musim panas, orang tak jarang mandi, kadang-kadang sekali sehari ya.
Masuk bilik air, dia punya style jenis mandi. Masuk bilik air mandi, masuk bilik air mandi. Tak dan 2 hari demam kora. Mandi. Sana memang pasal tu tuan-tuan dengar ada hadis. Lepas tu pi faham hadis tu, pi duk apply belah kangak. Demam. Apabila turunnya hujan, Nabi suruh buat apa? Keluarkan baju-baju kamu, keluarkan keluarga kamu, pi main. Kerana berkat. Dia suruh kita bawa keluar baju-baju, kain baju kita semua bagi kena air hujan. Kita pun keluar selok baju main hujan. Kerana ia barakat. Hadis itu bila kita tengok syarah, dia sesuai dengan budaya dan geografi, demografi Arab. Arab ni tuan-tuan pi, ada guru saya berapa tahun duduk di Mesir, dia kata berapa tahun dia duduk tu mungkin dekat-dekat nak balik baru hujan. Pasal tu mereka boleh buat rumah daripada tanah liat. Hujan tu kira raya kalau turun hujan raya. Kita kalau ambil hadis tu ni buat bulan 5 bulan 6 ni. Lari malam. Hujan keluar. Pasal tu hadis dia ada cara faham dia. Dia kena tengok bila Nabi sebut merujuk kepada situasi, keadaan, iklim, fenomena dan sebagainya. Itu satu bab lah. Orang tanya, ni kita nak kena pi main hujan ke? Tengok. Itu sebab dia. Okey. Kemudian kita tengok sedikit. Pasal tu pelik kalau di Mekah, Madinah hujan, pelik kan? Satu benda yang pelik lah. Satu benda yang sangat ajaib. Bukan apa, payah nak hujan. Kemudian Nabi kata orang yang mandi 5 kali sehari ni agak-agak ada daki ke kotok-kotok lah. Nabi tanya sahabat, bagaimana keadaan orang yang mandi 5 kali sehari? Sahabat kata bersih lah. Demikianlah Nabi kata orang yang berwuduk 5 kali sehari gugurlah daripada dia dosa. Tapi kita kena faham juga dia merujuk kepada dosa apa ni? Dosa kecil. Dosa besar tak gugur dengan ambil yang semayang. Okey. Kemudian Nabi SAW juga dalam riwayat Muslim daripada Uthman, hadis yang saya kata tadi. Kata Uthman, dia ajak orang ambil ayat semayang, dia suruh hamba dia ambil ayat semayang. Lepas tu dia ambil depan depa, dia buat demonstrasi, dia tunjuk, dia kata apa? Dia kata, aku melihat Rasulullah berwudu seperti mana aku berwudu. Selepas baginda berwudu, baginda bersabda, sesiapa yang mengambil wudu, tengok syarat dia tu. Sesiapa yang mengambil wudu seperti wuduku ini, syaratnya wudu sesuai dengan sunnah. Pasal itu tuan-tuan kena beli buku ataupun apa-apa kena cari wudu seperti Nabi atau sifat wudu Nabi. Kena tengok dalam tu, kena baca hadis-hadis tu. Maka ganjarannya akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Kemudian dia berjalan menuju ke masjid, setiap langkahnya itu memberikan pahala. Kemudian Nabi kata lagi, sesiapa yang berwudu, hadis Bukhari Muslim, sesiapa yang berwudu lalu mengambil wuduknya dengan sempurna, syaratnya sempurna. Kerana ada orang yang cincai, ada orang yang ambil lebih kurang. Nabi kata yang sempurna, lalu dia salat. Macam tuan-tuan tadi kan, tuan-tuan ambil wuduk semayang maghrib, sat lagi nak semayang isyak. Di antara tuan-tuan duk tunggu tu, sekarang ni duk tunggu ni, kita tak semayang lagi sampai kita semayang, Nabi kata Allah akan menghapuskan dosanya di antara salat yang pertama dengan salat yang akan datang. Jadi kalau kita kuliah lambat ni, baguslah pasal kita sembahyang lambat. Banyaklah dosa yang gugur, tak suka. Pukul 10 boleh kita berhenti. Kita nak bagi banyak gugur ni. Okey. Nabi SAW kata, keluar, tuan-tuan, balik cari sendiri. Kesemua hadis berkaitan dengan kelebihan wudu, Nabi akan sebut mengambil wudu dengan sempurna.
Bila Nabi nak cerita fadilat, ganjaran, balasan, apa yang kita dapat, Nabi kata sesiapa yang mengambil dengan sempurna, mengambil dengan betul, mengambil dengan elok, baru dia dapat. Itu isyarat yang sangat jelas. Keluar daripada badan dia semua dosa, sehingga celah-celah kuku ni. Celah-celah kuku ni pun keluar. Nak habaq halus. Nak habaqnya keluar habis. Cuci calat. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Nabi kata dalam hadis Abu Hurairah, mahukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang Allah akan memadam dosa-dosa kamu dan mengangkat kedudukan kamu? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Baginda kata, ambillah wudu dalam keadaan yang mana kamu benci padanya. Maksudnya dalam keadaan kamu rasa malas, kamu ambil. Itu boleh mengangkat darjat dan menghapuskan dosa. Dan yang terakhir tuan-tuan, kelebihan wudu adalah dia akan membuka jalan seseorang itu menuju ke syurga. Dalam hadis Umar radhiyallahu an, Nabi sebut, mana-mana orang Islam yang berwudu secara sempurna, sekali lagi diulang perkataan sempurna tersebut, dan selepas dia wuduk itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni doa apa? Doa lepas wuduk. Mudah tak? Mudah. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya nak sebut sikit bab berkaitan dengan doa ni. Doa yang sahih masa wudu apa dia? Dua ya. Pertama, bismillah. Yang kedua, ni doa lepas wudu. Nak cerita sikit lah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada satu buku As-Sunnah wal Bid'ah fil Islam. Alim besar Yusuf Al-Qaradawi, hidup lagi, hidup Qatar. Dia cerita, seingat saya dalam buku tu, dia jumpa satu orang. Dan Yusuf Al-Qaradawi ni dia kata apa? Ni kita duk jaga sempurna ni saja nak sebut perkataan Dr. Yusuf ni. Dia kata apa? Takut sekali sempurna berjam. Sebelum dia mengaji, dia ambil wuduk okey lah. Lepas dia mengaji, terus jadi payah. Ada tuan-tuan, sebelum dia mengaji, dia sembahyang okey lah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang ya, senang. Dia pun pilah mengaji. Bila pergi mengaji, terus jadi payah. Allah. Kita kata kalau sepatutnya lepas mengaji lagi kemah. Mengaji bab angkat takbir. Tak tahu tuan-tuan bisa dengar? Pada menyatakan syarat mengangkat takbir itu adalah 13 syaratnya. Tu dia. Ni nak angkat ni 13. Baru sah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 lupa. Allah. Daripada asalnya tak wah-wah, lepas mengaji was-was. Macam tu juga mengaji tajwid. Elok ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey ah. Dia pun masuk kelas tajwid. Kelas tajwid ni nak bagi lagi mudah lah, lagi senang. Dia nak dengar tu, dia duk tanya, tuan-tuan mengaji tak? Ha selalu tok guru kata apa? Bukan ha pedah. Itik, ha itik. Dia duk ingat pedah itik, masuk pedah. Tak terbaca terus. Lepas tu tok imam nak rokok, sini gelabah bewak. Awak tak terus alhamdulillah boleh lah pula. Pasal tu kadang-kadang mengaji pergi jadi payah. Tak mengaji ambil elok je. Lepas mengaji tu dia melencun. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, ni, apa mengaji apa wudu? Sebulan tak keluar bilik air ni.
Sebulan tak keluar bilik air ni. Bulan berapa nak semayang? Ayak ni. Lalah kali anak murid tanya, ayak apa ustaz? Ayak paik. Kan? Dia tanya laki-laki tu, apa pasal tak wuduk? Dia kata, aku tak kerti wuduk. Apa ni yang teruk ni? Wuduk pun tak kerti. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, wuduk basuh tangan, basuh muka. Dia kata, yang tu aku tahu. Lepas tu pasal apa? Hang kata, hang tak tahu. Dia kata, yang dia tak tahu bukan basuh tu. Doa setiap basuhan tu. Kalau kita mengaji, ya dia setiap basuh muka, ya Allah putihkanlah wajahku. Arab pun tak apa-apa orang Melayu lah. Ya Allah putihkanlah wajahku. Basuh tangan pula, ada doa dia, basuh kaki pula ada. Setiap anggota, yang tu dia kata dia tak boleh. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, begitulah bid'ah menyusahkan dan memburukkan wajah agama. Dia kata daripada benda yang tak ada kita pergi reka, akhirnya dia jadi apa? Yang senang pergi jadi payah. Walah Nabi bismillah dia basuh. Macam dah masa saya duk belajar tu, dia buat praktikal mandi orang. Pasal tu kadang-kadang orang kita ni bila mandi jenazah lama. Dia masuk, manyak masuk besar. Sebelum mandi, tolak masuk bilik mandi besar. Nak celuih palung pun tak celuih. Keluar halui. Pasal apa? Kecut. Kecut. Ni tuan-tuan, mandi wajib orang mati. Orang mati dengan mandi wajib orang hidup, mana payah? Kita bagi mandi budak kita kan, anak kita 3-4 tahun kita pergi bagi mandi. Hak jenis hidup, hak bergerak ni payah, jenuh pegang, tukuh, dia nak lari apa semua. Ini kawan tu duk kerah elok dah, sengap. Apa yang lama sangat? Curui sampai kecuh. Jurui kono. Ini. Tambah yang tukang mandi tu wah-wah. Naya mayat tu. Naya. Pasal apa? Ada satu orang sahabat saya tu, dia belajar. Tak tahulah sebelum tu. Guru kami Dr. Najib Abdullah Al-Qari. Dia ajak praktikal jenazah ni. Untuk kawan tu basuh tangan, baca lah. Aku baca. Dr. Najib tanya. Dia kata, mari mana hadis baca basuh tangan mayat, baca basuh kaki, baca ni, mai mana? Tak ada hadis baca. Nabi jurus ya. Tak ada baca. Kan? Jangan sampai kawan yang mati tu kata, cukuplah kot. Kan? Hadirin mukminin, hadirin mukminin. Akhirnya kita sebut sikit kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Siapa yang baca doa asyhadu an la ilaha illallah tu, Nabi kata apa? Nabi kata dekat dia, Allah akan membuka untuknya ke-88 pintu syurga. 88 pintu syurga tu semua buka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan akhirnya saya nak tutup dengan kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya. Dia kata apa? Dia kata disunahkan menjaga dan memelihara wudu ataupun diri kita dalam keadaan suci. Ketika mana kita nak tidur, kita tidurlah dalam keadaan suci. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di dalam hadis terdapat keutamaan salat setelah berwudu, yakni salat sunat wudu. Ia tidaklah wajib. Salat ini kata An-Nawawi kata, penting ni, tuan-tuan ambil perkataan dia ni. Kata An-Nawawi, salat ini, salat sunat wudu, lepas kita wudu kita sembahyang 2 rakaat, boleh dikerjakan pada waktu-waktu larangan. Ketika matahari terbit, ketika tegak, ketika terbenam, selepas subuh dan asar. Kerana salat selepas wudu adalah salat yang mempunyai sebab. Ini adalah pandangan kami. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maknanya boleh salat sunat wudu walaupun pada waktu yang dilarang. Dan kita jagalah tuan-tuan, apabila kita berwudu, pastikan hadis-hadis Nabi seperti celakalah tumit-tumit. Wailul lil aqab, celakalah tumit-tumit. Yang ni kita perhati anggota tumit. Kemudian satu lagi yang saya nak sebut berkaitan dengan kesalahan wudu yang disebut oleh Nabi, al-israf, iaitu pembaziran air ketika berwudu. Nabi tegur dekat sahabat, membazir tu. Sahabat kata, ambil wudu pun membazir ke? Nabi kata membazir.
Sebab itu ada hadis larangan basuh lebih daripada tiga kali. Dan kalau tuan-tuan basuh lebih pada 3 kali, sesungguhnya Nabi kata itulah sifat yang melampau. Nabi kata basuh, kita boleh basuh sekali, basuh 2 kali, basuh 3 kali. Ini bukan nak cerita wudu, nak ajak bagaimana Nabi begitu jaga. Sampai Nabi kata siapa basuh lebih pada 3 kali, dia telah melakukan sesuatu yang melampau. Walaupun dengan maksud berwudu. Jaga, syaitan amat sangat suka untuk kacau orang yang berwudu. Seperti mana dia jaga, dia kacau waktu sembahyang, dia juga kacau ketika mana dia berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin mukminin, itulah beberapa perkara yang boleh kita ambil dalam sunnah yang semakin dilupakan, memelihara wudu kerana fadilatnya sangat besar. Dan kita sebagai orang yang berdosa tiap-tiap hari sangat memerlukan kepada fadilat ini. Kita orang yang kita adalah pendosa, manusia yang tak lari daripada dosa, dan kita tutup dan kita iringi dengan wudu yang boleh memadamkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, insya-Allah. Allah Ta'ala berkat majlis kita dan kita jadi termasuk daripada kalangan mereka yang sangat dekat dan menjaga wudu kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.